Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bismillah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Baik, perempuan ibu-ibu yang kat sini dengar suara saya clear? Okey. Dan perempuan yang ada dalam Facebook live kita juga boleh beri komen, suara clear ke tak clear, audio clear ke tak clear, video clear ke tak clear. So kita boleh upgrade kalau kata improve kalau kata ada masalah apa-apa nah. Mungkin ada yang bersama dengan kita, saya tengok dah ada 2 orang bersama dengan kita, alhamdulillah. Baik, jom kita start dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak dengar, tak semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua ibu-ibu yang dimuliakan? Alhamdulillah, yang dimuliakan Puan Sri Norsiah, kalau tak salah saya sebut betul no? Puan Sri Norsiah, Datin Zakiah ataupun tadi pengenalannya panggil Bonda saja. Dan perempuan ibu-ibu yang dimuliakan, tak lupa anak kanda pengerusi majlis yang alu-alukan kedatangan kita, alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia, saya takut salah sebut tu, kena tengok tu, dengan kerjasama Surau Ar-Rahman Persi 16 atas jemputan ni insya-Allah. Dan juga rakan-rakan yang bersama dengan kita, saya tengok dekat Facebook ada lebih kurang 5 orang bersama dengan kita, bantu kita untuk share live ini. Moga-moga ada rakan-rakan kita yang lain dapat manfaat insya-Allah. Puan Isna Abdul Hamid, Hamid alhamdulillah sihat, clear dari kuis. Baik, perempuan dimuliakan, hari ini insya-Allah seperti tertera di poster, kita akan bersama-sama melihat dan juga merenung beberapa ayat daripada surah An-Nur. Disebabkan surah An-Nur ini ada 64 ayat ibu-ibu. Nak habis 1 jam 30 minit memang tak habis lah. Boleh nak pergi habis baca cepat-cepat kan, tapi kita nak menikmati. Jadi kita ambil beberapa ayat yang insya-Allah kalau tak banyak pun 2-3 potong ayat kita balik, ingat benda tu dalam kehidupan kita kan. Baik, tapi pengenalan asas surah An-Nur ibu-ibu yang muliakan, iaitu surah yang ke-24 menurut penyusunan Al-Quran. Jadi datang selepas surah Al-Kahfi, selepas surah Al-Isra, selepas surah Al-Kahfi, selepas surah Maryam. Itu semua surah-surah yang ibu-ibu dah lazim baca kan. Jadi surah yang ke-24. So bila buka Al-Quran, cari surah yang ke-24. Surah itu adalah surah An-Nur. Baik, surah ini ada 64 ayat ibu-ibu. Ada berapa? 64 ayat. So sebab tu saya sebut tadi 64 ayat ni, nak cerita dalam 1 jam ke 1 jam 30 minit tu, kalau saya tak dah lah. Saya lah sebab saya lambat sikit, satu kan. Tapi kita akan tengok kelompok ayat mana yang boleh memberi peringatan kepada kita dengan ringkasnya. Dan saya alu-alukan juga Kak Niza dan juga rakannya, saya tak pasti nama apa tadi, saya dah tak terlupa dah. Kak
Kak Farida, Masya Allah, mai daripada Bandar Seri Putra. Betul tak? Ni mai daripada Bandar Seri Putra ni. Kak Niza ni salah seorang fan lah kita ni. Fan juga kan. Tapi bukanlah nak kata fan pun. Glamour tu tidak. Perempuan tak betul lah yang anak kanda kita sebut tadi tu. Tak kenal pun. Tak penting pun kenal dak ibu Yang penting nak bagi tahu Kak Niza ni main tu daripada Bandar Seri Putra ke Surau Ar-Rahman Masya Allah, tabarakallah. Baik, ibu-ibu yang muliakan, subhanallah, tabarakallah. Kak Niza, subhanallah. Baik, ibu-ibu, surah yang ke-24 dalam Al-Quran, dan surah ini ada 64 ayat. Subhanallah, ada beberapa perkara sebagai pengenalan surah An-Nur. Surah An-Nur ini ibu-ibu sememangnya lazim ataupun kita katakan familiar dengan orang perempuan. Tapi ibu-ibu saya ni orang Kedah, jadi tak payah perkenal dah tak. Lorat tu dah memang nampak sangat kan. Jadi saya memang akan cakap Kedah. Saya akan cakap Kedah. Tapi kalau ibu-ibu tak faham boleh tanyalah, insya-Allah kita translate lah. Sebab memang kepekatannya tu tak boleh nak hilang ibu-ibu. Jati diri bawa mai daripada Kedah kan. Kalau Bonda Datin Zakiah bunyi lagi Kedah. Bunyi lagi tak hilang lagi bangga. Saya menikah dengan orang Selangor ibu-ibu, tapi tak boleh nak buang. Dia memang kena cakap Kedah juga baru sedap. Kalau tidak duk kontrol tak puas. Okey, baik. Surah ini surah ke-24. Maklumat asas dia ada 64 ayat. Dan surah ini ibu-ibu adalah surah Madaniyah. Kalau ibu-ibu buka Al-Quran, dekat atas tu biasanya sebelah kanan atau sebelah kiri, sebelah kanan lah biasanya selepas maklumat surah apa nama dia, surah ke berapa, ada berapa ayat, mesti ada tulis Makkiyah dan atau Madaniyah. Betul tak? Mesti akan ada tulis Makkiyah atau Madaniyah. So, dalam Al-Quran ada dua jenis ni saja ibu-ibu. Daripada sudut 114 surah, sama ada surah Makkiyah ataupun surah Madaniyah. Yang tu je. Kalau ditulis Makkiyah berarti Makkiyah bukan Madaniyah. Kalau Madaniyah berarti Madaniyah bukan Makkiyah. Tetapi ada sebahagian surah yang menjadi khilaf. Maksudnya ada ulama kata Makkiyah, ada ulama kata Madaniyah. So kepentingan ibu-ibu sebelum saya memperkenalkan surah An-Nur dengan lebih dalam, apa maksud Makkiyah Madaniyah ni? Penting kalau kita kena tahu, penting ibu-ibu. Saya guna bahasa ibu-ibu boleh nah? Okey. Saya guna ibu-ibu, kadang-kadang saya panggil perempuan, tapi setengah-setengah perempuan dia kata tak payahlah ustazah, skema sangat. So saya panggil ibu-ibu. Baik, ada dua benda yang kita nak kena tengok. Bila sebut Makkiyah ibu-ibu, itu bererti banyak pandangan ulama lah, saya ringkaskan dua perkara sahaja. Bila sebut Makkiyah, ia bererti surah itu yang pertama, menurut pandangan pertama, surah itu diturunkan di Makkah. Okey, maksudnya daripada sudut penurunan. Bererti kalau Makkiyah, ia diturunkan di Mekah. Kalau Madaniyah, ia bererti diturunkan di Madinah. Adapun pandangan kedua, saya share dua pandangan je ibu-ibu, ada banyak pandangan tapi cukup untuk saya share dua dulu secara ringkas pagi ni. Yang kedua, pandangan kedua mengatakan kalau Makkiyah ia bererti surah itu diturunkan sebelum hijrah. Dan kalau Madaniyah ia bererti surah itu diturunkan selepas hijrah. Kalau ikut dia macam nak tally. Betul tak? Sebab kalau pandangan pertama tadi, kalau menurut tempat diturunkan di Mekah, sama juga menurut fasa diturunkan sebelum hijrah. Sebab Nabi memang sebelum hijrah Nabi duduk di Mekah. Selepas hijrah baru Nabi duduk di Madinah. Tetapi dia ada beberapa perbincangan lain. Sebagai contoh, ada juga berpandangan kalau Makkiyah ini diturunkan di Mekah ataupun sekitarnya sebelum hijrah. Berarti kalau turun sebelum hijrah mungkin di Mekah atau mungkin di selain Mekah. Ataupun pandangan kedua yang kita sebut tadi, turun di Madinah atau sekitarnya selepas hijrah. Baik, apa kepentingan saya bagi tahu benda ni? Saya kena bagi tahu benda ni ibu secara ringkasnya, tapi nanti kalau nak belajar detail dalam ulumul Quran ibu.
iaitu Science of Quran ataupun Methodology of Quran. Ini antara salah satu bentuk ilmu Al-Quran yang sepatutnya kita fahami secara perlahan-lahan jugalah. Walaupun mungkin nampak sangat detail, tapi penting. Sebagai contoh, dalam ulum Quran ni kita akan tahu Makiyah Madaniyah. Kita akan tahu pembukaan surah. Ada surah dibuka dengan tahmid, ada surah dibuka dengan tasbih. Kan surah dibuka dengan tasbih ni maksudnya dimulakan dengan bentuk-bentuk tasbih. Contoh dalam surah juzuk 30 lah kita ambil contoh sebab dekat sikit dengan kita kan, rajin baca sikit kan. Okey, sebagai contoh surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihis itu adalah bentuk tasbih. Dalam bahasa kita, kalau kita duk sebut zikir kita, subhanallah, 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 atau subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ibu-ibu kena banyak baca tasbih. Sebab ada satu hadis Nabi SAW, Nabi kata antara perkataan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala ada 4. Yang ni ibu-ibu saya wasiatkan pada diri saya dan kita semua, jangan tinggal. Tak larat macam mana pun buat juga. Tak boleh buat masa duduk elok-elok, sambil berbaring pun buat juga. Nak kata penting tu untuk buat. Sebab Nabi bagi tahu tips ni kat kita ibu-ibu. Nabi bagi tahu ada 4 perkataan yang paling dicintai di sisi Allah. Pertama tasbih, kedua tahmid, ketiga tahlil, keempat takbir. Tasbih apa dia ibu? Tasbih subhanallah. Apa-apa version yang kita ingatlah. Ada yang zikir subhanallah, 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 boleh. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, boleh. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih, boleh. Ambillah mana-mana version. Selagi mana Nabi sebut elok untuk kita amal. Okey, kalau version panjang tak berapa ingat, ambil version pendek. Jangan, Ustazah saya tak ingatlah version panjang ke pendek, tak buat langsung. Itu tak betul. Ya pening lah, banyak sangat khilaf, tinggal terus, tak betul. Ambil yang paling kita ingat, yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis. Okey, so tahmid apa dia ibu? Subhanallah ni ambil yang Nabi ajar ke isteri dia yang tiga kali. 3 kali, betul? Subhanallah wa bihamdihi adada. Cukup tak 3 tu je untuk tasbih tadi ni. Boleh. Pasal dia nilai dia banyak kan? Nilai dia banyak. Baca 3 kali. Ada satu hari, nanti kita tengok juga apa dia riwayat tu. Ada satu hari Nabi SAW ajar kepada isterinya untuk sebut subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Yang tu baca 3 kali pun dah besar pahala dia. Sama juga dengan satu hadis lain. Ibu-ibu ingat tak? Ya, kalimatan habibatan ila rahman, 2 perkataan yang sangat dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Saqilatan khafifatan 'ala lisan, ringan di mulut. Saqilatan 'ala mizan, berat dalam timbangan. Maksudnya senang nak buat, mudah je nak sebut. Tapi dalam timbangan Allah Ta'ala sangat besar nilai dia. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Maksudnya lafaz tasbih juga. Tapi kalau kita ada banyak kekuatan, kesempatan dan sepatutnya kita usahakan lebih, bacalah subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi sampai habis tu 3 kali, berapa minit je ibu-ibu, betul tak? Lepas ambil pula subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, ulang berapa kali? Berapa minit je. Sekejap lagi sambung istighfar pula, sekejap lagi sambung tahmid pula. Kan itu zikir ataupun al-adhkar. Al-adhkar ni zikir-zikir, sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Okey, dengan menyebut boleh. Apa-apa yang tasbih itu, selagi mana lafaz dia warid lah, maksudnya ada dalam hadis Nabi SAW, boleh. Dia banyak riwayat sebenarnya nak tasbih macam mana, nak tahmid macam mana kan. Okey, tadi yang permulaan saya sebut ni apa dia ibu? Ada surah pembukaan dia dengan tasbih. Sama juga dengan surah Al-Isra, betul tak?
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Surah Al-Isra antara surah yang selalu glamour atau familiar waktu bila? Isra dan Mi'raj. Okey, itu saya nak bagi contoh surah yang dimulakan dengan tasbih. Ada surah yang dimulakan dengan tahmid, ibu-ibu. Apa surah dia? Kita tak masuk surah An-Nur lagi ni. Tapi memang tu cara ice breaking saya. Kena kenal Quran, pi sana sini tak apa, ibu-ibu. Kita pi sana sini dalam Quran, selok muka surat ni, selok muka surat tu, tak apa, tak rugi apa-apa. Sebab kita nak kawan dengan Quran kan, so kena banyak selok-selok. Kena banyak kenal-kenal. Okey, surah yang dimulakan dengan tahmid, ibu-ibu, apa antaranya? Al-Fatihah. Nak tengok, nak sebut apa dulu tu kan? Al-Kahfi, baguslah. Maksudnya ingat Al-Kahfi. Tapi antaranya surah Al-Fatihah. Mula dengan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Kahfi mula dengan apa? Hari ni ibu mula baca. Ya, bagi yang boleh baca habis 110 ayat, habis tu ya, boleh baca bermula daripada hari malam ni lah, Khamis malam Jumaat ataupun hari Jumaat. Yang penting jangan tinggal. Susah, ada riwayat kata baca 10 yang awal, ada riwayat kata 10 yang akhir, ada riwayat kata baca 110. Saya pening tak payah baca lah. Tu tak betul. Cara tu tak betul, ibu. Cara pening lah khilaf. Selalu khilaf sebagai contoh dalam bulan Ramadan apa dia? Ada kata 8 rakaat, ada kata 20 rakaat. Pening-pening tak payah buat lah, saya meninggalkan khilaf. Ada. Meninggalkan khilaf bukan dengan cara meninggalkan perbuatan tu tak buat. Ambil lah pandangan 8 pun boleh, pandangan 20 pun boleh. Cuma dalam surah Al-Kahfi, ibu, kalau baca 10 ayat, ada riwayat kata 10 ayat pertama, ada riwayat kata 10 riwayat terakhir. Usima minad dajjal, terselamat daripada fitnah dajjal. Boleh tak nak baca 10 saja, 10 yang awal atau 10 yang akhir, ataupun nak selamat ambillah 10 depan dan 10 belakang. Boleh. Tapi ibu, ada lagi satu hadis Nabi SAW. Nabi kata barang siapa baca surat Al-Kahfi, adha'a lahu minan nur, dia akan dapat cahaya. So yang ni, riwayat yang nak dapat cahaya ni kena baca 110 ayat. Jadi ibu, macam mana nak buat? Tadi ada riwayat kata 10 depan, ada riwayat kata 10 akhir. Saya kata kalau dah tak tahu nak ambil yang 10 depan 10 akhir, ambil lah dua-dua, kan senang, dapat pahala kan. Baca setiap satu huruf 10 pahala. Satu huruf 10 pahala, bukan satu ayat. Sudah dapat dah banyak. Nak dapat cahaya 110 ayat. So bila kita baca 110 ayat Al-Kahfi, ibu, kita akan dapat semua yang dalam hadis tu tadi. Cahaya pun dapat, terselamat daripada fitnah dajjal pun dapat. So kalau belum biasakan baca 110 ayat, ibu-ibu, tolong lazimi baca 110 ayat. Okey, 110 ayat kalau kita duk baca tiap-tiap minggu, dia dah jadi cepat dah, kita boleh baca lancar lah. Sebab lidah kita dah biasa, hati kita dah biasa, fikiran kita dah biasa kan. 110 ayat 1 jam lebih kurang lah. Upgrade sikit dah habis dah 1 juzuk. Itu advance advance. Tak apa, pelan-pelan, tapi jangan tinggal 110 ayat tu. Kalau boleh, kalau dah lama dah kita duk lazim 10 ayat depan 10 ayat akhir, upgrade ibu. Upgrade. Kalau rasa 110 ayat panjang sangat, for the very first time kita nak perhabis 110 ayat, bahagilah. Bahagi sikit. Baca sikit 2 muka surat ataupun berapa ayat lepas subuh, berapa ayat lepas zuhur, lepas bahagilah macam mana. Kalau boleh usahakan baca habis. So tu contoh surah yang dimulakan dengan tahmid. Okey, tadi balik pada zikir kita sebut. Here and there dah kita pergi. Tadi kita kata apa? Nabi kata tasbih, tahmid, tahlil. Tahlil apa dia, ibu? La ilaha illallah. Okey, satu lagi takbir. Takbir macam mana? Allahu Akbar. Dalam satu riwayat yang lain, Nabi tambah lagi satu. Maksudnya dalam riwayat yang lain Nabi sebut 5. Berarti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Berarti ini antara zikir yang jangan tinggal. Kita tambah lagi istighfar dengan selawat dan zikir-zikir yang lain. Boleh ibu?
Baik tu saya nak bagi tahu kata tadi ulum Quran tu itu antara isi-isi dia banyak lagi tapi saya tak syarah lagi lah. Okey, jom kita balik ke surah An-Nur. Tadi saya bagi tahu surah ni adalah surah Madaniyah ibu-ibu. Bererti surah ini kalau mengikut dua pandangan tadi saya bagi tahu, dia diturunkan di Madinah dan juga dia diturunkan selepas hijrah. Itu menurut dua pandangan. Kenapa saya nak kena ambil tahu benda tu? Sebab ibu-ibu, bila kita tahu surah tu Makkiyah atau Madaniyah, sekaligus kita akan memahami, membayangkan apakah kaedah, apakah isi, apakah mood surah tersebut. Sebab surah-surah Makkiyah adalah surah-surah yang diturunkan di Makkah sebelum Nabi berhijrah. Dalam keadaan sebelum hijrah Nabi ni, Nabi lebih banyak tentangan, lebih banyak ancaman, dakwahnya jauh lebih sukar ibu. Sebab tak ramai lagi beriman. Jadi sebab itu surah-surah Makkiyah ibu, surah-surah yang pendek, short and precise. Sebab apa? Sebab nak balik, nak bagi faham tentang iman, tauhid, akidah dulu. Sebab tu kebanyakan surah-surah pendek adalah surah-surah Makkiyah. Dan surah-surah Makkiyah biasanya akan menceritakan tentang keimanan, tauhid, akidah. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kenabian, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. So, topik-topik, isu-isu surah-surah Makkiyah adalah topik-topik straightforward, akidah. Sebab yang tu nak kenapa betul dulu. Betul kan? Dah duduk dekat Mekah, lagi banyak ancaman, orang tak percaya lagi Nabi. Orang kata Nabi gila dan sebagainya. Orang kata Al-Quran itu Nabi yang buat, Nabi yang tulis macam saja ataupun syair. Tentangan-tentangan dahsyat ibu. So bila kita masuk surah-surah Makkiyah, kita tahu surah ini basically, generally dia mesti cerita tentang akidah, tauhid, iman. Membersihkan hati kita daripada kemaksiatan, kesyirikan dan kekufuran. Dan surah-surah Makkiyah ini dominan ibu dalam Quran. Ada 80 lebih surah di dalam Al-Quran adalah surah-surah Makkiyah. Ada pun surah-surah Madaniyah. Tadi saya sebut apa? Surah-surah yang Nabi dah turun selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Dan di Madinah. Di Madinah selepas hijrah dah ramai orang beriman. Tentangan ada lagi ibu. Tentangan ada lagi, tapi dah makin ramai orang beriman kepada Allah, makin ramai orang beriman kepada Nabi, dah makin ramai orang yang tauhidnya jelas, akidahnya kuat dan sebagainya. Maka bermulalah kehidupan perlu diperbetulkan. Sebab itu ayat-ayat Madaniyah, ayat-ayat yang panjang. Surah-surah Madaniyah, surah-surah yang panjang. Salah satunya surah An-Nur yang kita akan tengok hari ini, ada 64 ayat. Surah-surah Madaniyah, surah-surah panjang ibu. Pasal apa? Nak cerita tentang adab, nak cerita tentang akhlak, nak cerita tentang macam mana nak bermasyarakat, macam mana nak berinteraksi dan berkomunikasi dalam hubungan sosial, macam mana nak berjiran, macam mana dia banyak hukum hakam. Sebab apa? Sebab akidah dah jelas dah beriman kepada Allah Ta'ala. So what's next? Apa yang kena buat? Nak duduk dalam masyarakat macam mana? Nak bayar hutang macam mana? Nak berhutang macam mana? Nak kira harta faraid macam mana? Panjang dah hukum hakam. So hukum hakam biasanya dia duduk dalam apa? Dalam surah-surah Madaniyah, surah-surah panjang. Okey? So ibu-ibu, itu pengenalan asas surah An-Nur. Surah An-Nur ada 64 ayat. So ini kepelbagaian kandungan. Asasnya tentang bagaimana nak hidup dengan berakhlak, beradab, bermasyarakat. Subhanallah. So ibu-ibu tekat ni boleh faham tak? Saya laju sangat ke? Atau saya garang sangat? Dia orang Kedah memang cakap macam nak berkelahi kadang-kadang. Tu dia kata kan? Kalau orang tak faham, dia kata kasar lah kan. Saya awal-awal kahwin, saya kahwin dengan orang Selangor ibu kan. So saya kata, ni kod nombor. Saya kata kat kakak saya, bagi kopi sikit, kopi. Kami duduk ramai-ramai makan kan. Suami saya kata, awak cakap dengan kakak macam tu, lembut sikit. Oh ni kira kami lembut ni. Pasak kopi. Kita pula keluarga ramai kan. Dia ingat macam kasarnya. Ada kawan saya yang pesan masa hari kahwin tu ibu-ibu. Kawan saya yang pesan, Ustaz Faiz, bela kawan saya elok-elok.
Orang Kedah memang kata bela ibu. Kalau orang lain pada tu dia kata apa pula bela kan? Bela tu macam haiwan kan? Orang kata apa kata bela? So kawan saya macam memang kami kata bela. Oh memang orang Kedah kata bela elok-elok tu maksudnya pelihara elok-elok. Suami saya terkejut awak dia kata bela. Yang pelihara maksud dia ibu. So kalau terkeluar bahasa-bahasa Kedah saya tu tak faham atau rasa macam sangsi apa benda saya nak cakap, tolong tanya kita translate insya-Allah. Baik ibu, antara pengenalan lain saya nak bacakan daripada pengenalan daripada surah An-Nur ini ibu, masya-Allah tabarakallah. Saya ucapkan tahniah juga kepada pihak lembaga kebajikan perempuan Islam. Takut tersalah sebut, lembaga kebajikan perempuan Islam dan juga surah Ar-Rahman sebab pilih surah ini, surah An-Nur. Surah An-Nur ni ibu, saya nak sebutkan berkaitan dengan satu hadis kita katakan. Yang mana disebutkan bukan hadisnya, kata para sahabat. An Abi Atiyah qala kataba ilaina Umar bin Al-Khattab an ta'allamu surat At-Taubah wa 'allimu nisa'akum surat An-Nur. Apa dia? Daripada Ibnu Atiyah, beliau mengatakan kataba ilaina Umar bin Al-Khattab. Umar Al-Khattab bagi tahu dekat kami, sebut pada kami, tulis pada kami, wasiatkan pada kami tentang apa? Tentang an ta'allamu surat At-Taubah. Untuk kami orang lelaki ni belajarlah surah At-Taubah. Wa 'allimu nisa'akum surat An-Nur, dan ajarkan wanita kamu surah An-Nur. Nak bagi tahu, kata Umar Al-Khattab pesan kepada Ibnu Atiyah, beliau mengatakan Umar Al-Khattab pesan kami orang-orang lelaki ni jangan lupa belajar surah At-Taubah dan ajarkanlah kepada para wanitamu surat An-Nur. Surah An-Nur yang kita nak belajar ni secara ringkas pada hari ni ibu-ibu. Sebab apa? Tapi maksudnya bukanlah belajar surah An-Nur tak belajar surah lain. Ya. Tapi dalam Al-Quran ada 114 surah ibu-ibu, ada satu surah yang cerita tentang bukan namanya surah An-Nisa, surah wanita. Okey, kenapa bukan surah An-Nisa? Kenapa surah An-Nur? Okey, sebenarnya surah An-Nisa dia ada adik-beradik lain, iaitu surah At-Talaq. Surah An-Nisa disebutkan An-Nisa Al-Kubra. Surah An-Nisa surah perempuan yang besar. Dia ada adik kecil dia. Adik kecil dia adalah surah At-Talaq. Surah At-Talaq ibu-ibu, surah digelarkan nama surah An-Nisa As-Sughra, Nisa yang kecil. Maksudnya dia ada kawan. Kalau kita belajar surah An-Nisa, belajar juga surah At-Talaq. Tapi bukan maksudnya belajar surah tu saja ke, macam juga yang disebutkan sini belajar surah An-Nur saja ke? Tidak. Surah lain semua kena belajar. 114 surah ibu-ibu. Tadi saya beritahu 80 surah, 80 plus minus surah adalah surah Makkiyah. So 20 surah plus minus adalah surah Madaniyah, baru jadi 100. Jadi yang 14 surah tu itu antara yang khilaf Makkiyah ke Madaniyah. Maksudnya ada surah yang ulama kata Makkiyah, ada surah kata Madaniyah. Namun surah An-Nur ulama sependapat surah ini adalah surah Madaniyah. Okey? Baik. Pasal apa surah An-Nur ibu-ibu? Sebab surah An-Nur banyak cerita tentang wanita. Secara ringkasnya kenapa? Surah At-Taubah ni banyak cerita tentang ahkamul jihad, hukum-hukum jihad. Sebab itu ia bersesuaian dengan orang lelaki. Tetapi adakah maksud orang perempuan tak kena mengaji? Kena mengaji juga. Cuma nak bagi tahu penekanan tu orang lelaki jangan tak belajar surah At-Taubah. Adapun wa surah An-Nur dzukira fiha, dan surah An-Nur pula disebutkan di dalamnya ataupun ada di dalamnya apa konten dia. Dzukira fiha ahkamul hijabi, hukum-hukum hijab. Cerita tentang aurat, apa yang boleh pakai, apa tak boleh pakai, benda apa boleh berhias dengannya, benda apa yang kita tak boleh berhias dengannya. Yang tu banyak ahkamul hijab di dalam surah An-Nur. Fanasabat An-Nisa, maka dia sesuailah dengan orang perempuan. Jadi sebab tu saya ucapkan tahniah kepada LPKI, betul ke? LKPI, terbalik tengok, LKPI dan juga surah Ar-Rahman sebab pilih surah ni. Masya Allah. Jom ibu-ibu kita berkenalan ringkas dengan surah An-Nur. Ibu-ibu, Masya Allah, tabarakallah.
Saya baca daripada Muhammad Sayyid Madhi dalam satu kitabnya, yang ni saya ambil tunjuk kat ibu-ibu, satu kitabnya Zawaya wa Khara'it Suwaril Quranil Karim. Yang ni antara kitab yang cerita ringkas tentang 114 surah. 114 surah. Tapi dia tak cerita satu ayat lah. Dia cerita apa overall. Sebab tu saya kata 1 jam setengah ni kita berkenalan secara asas dalam surah An-Nur apa dia. Baik. Nuzilat suratun Nur fi munasibati. Surah An-Nur ini turun dalam keadaan munasabah dia ataupun kesesuaian dia. Ibu-ibu pernah dengar asbabun nuzul? Asbabun nuzul pernah dengar kan? Sebab diturunkan ayat atau sebab diturunkan surah. Okey, tapi tak semua surah atau semua ayat terkandung di dalamnya sababun nuzul. Okey, sebab kepada penurunan surah atau sebab kepada penurunan ayat. Maksud dia apa? Sebab ni maksudnya ada peristiwa yang membuatkan ayat atau surah itu diturunkan. Ada peristiwa di sebaliknya. Contoh, ada orang mai tanya Nabi SAW tentang satu-satu perkara. Jadi Allah Ta'ala turunkan surah tersebut untuk menjawab. Sebagai contoh, surah Al-Ikhlas. Ibu-ibu, surah Al-Ikhlas surah apa? Surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kalau habaq Qul huwallahu ahad cepat sikit, betul tak? Surah Al-Ikhlas sebab apa? Kita kadang-kadang tak ingat nama surah. Surah Al-Ikhlas ni saya nak bagi tahu apa maksud sababun nuzul. Sebab kepada penurunan surah ataupun ayat. Satu hari Nabi SAW didatangi satu kelompok manusia, kaum musyrikin. Mereka tanya Nabi, wahai Muhammad, cuba kamu cerita Tuhan kamu macam mana? Tuhan kamu macam mana? Tuhan kamu makan minum tak? Kahwin tak? Tuhan kamu ambil dunia ni daripada siapa? Lepas tu nanti akan wariskan dunia ni kepada siapa? Dan kemudian Tuhan kamu ni diperbuat daripada apa? Daripada emas ke, perak ke, gangsa ke, timah ke apa? So Allah Ta'ala turunkan surah Al-Ikhlas. Surah Nabi jawab kepada mereka, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Esa. Maksudnya tak sama dengan apa pun yang hang bayangkan. Dengan sembahan hang tu tak sama. Sama sekali takkan sama. Sebab tu ada penceritaan tentang apa? Allahus Samad, lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. So sababun nuzul adalah berkaitan dengan sebab kepada penurunan surah. Dan Al-Quran ibu-ibu, penurunannya 2 peringkat, 2 stage. Okey, hari ni saya campur semua benda tau untuk pengenalan surah tau ibu-ibu. Nanti ibu-ibu belajar lagi lah dengan asatizah yang lain juga insya-Allah. Pertama, Allah Ta'ala turunkan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Ke langit dunia, sama dunia. Okey, yang situ satu penurunan secara sekaligus. Yang itu turun bila? Yang itulah turun pada fi lailatul qadr, pada malam qadar. Yang tu turun sekaligus 114 surah 30 juzuk. Daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Baik. Kemudian daripada langit dunia turun kepada Nabi tu beransur-ansur 23 tahun. Plus minus. Saya sebut plus minus sebab ada beberapa khilaf. Jadi saya sebut 23 tahun plus minus. Yang turun kepada Nabi Sayyidina Jibril bawa turun tu yang 23 tahun tu ibu-ibu. Yang turun sekaligus malam qadar tu daripada satu peringkat ke satu lagi peringkat, iaitu langit dunia, straight forward 30 juzuk. Turun daripada langit dunia kepada Nabi beransur-ansur 23 tahun. 23 tahun itulah 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Yang tu yang kita sebut 13 tahun tu surah-surah Makkiyah, 10 tahun tu surah-surah Madaniyah. Ibu-ibu nampak tak apa saya duk cerita ni? Nampak nak? Baik. So surah ni boleh. Kalau saya boleh jawab, insya-Allah saya jawab. Bila wallahu ta'ala alam. Tapi Allah Ta'ala cerita pada malam qadar. Malam qadar itu dalam bulan Ramadan. Yang mana-mana kita tak tahu. Tahun mana kita tak tahu. Tahun mana kita tak tahu. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau saya jumpa jawapan, saya abang kat datin, InsyaAllah. Cuma bila dari apa lagi dunia tu nak ke bulan tahun, bukan ke dia boleh bergantung pada asbabun nuzul. Betul. Macam mana benda tu boleh
keluarkan dan diturunkan sepenuhnya, padahal asbabun nuzul untuk setengah-setengah Surah tu surah tu belum ada lagi. belum berlaku dak. Maksudnya daripada langit dunia tu Sayyidina Jibril akan turunkan surah-surah tu kepada Nabi bila ada keperluan Nabi, menjawab keperluan Nabi. Tetapi tak semua surah ada asbabun nuzul. Tak semua surah ada asbabun nuzul. Ada keadaan Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi. Ada keadaan bersesuaian dengan jawapan yang diperlukan oleh Nabi. Sebagai contoh surah Al-Kafirun pula. Surah Al-Kafirun, ada orang-orang kafir Yahudi Mekah, dia datang menjumpa Nabi, dia kata, macam ni lah Muhammad, kami offer kat hang, ni bahasa saya lah, kami offer kat hang ni, tapi ada dalam hadis lah, kami offer kat hang macam ni, hang boleh jadi lelaki paling kaya dekat Mekah. Maksudnya kami akan bagi harta. Hang boleh ambil mana-mana wanita hang nak, kami boleh bagi. Dengan syarat hang tinggalkan, ajak kami balik kepada, bukan, ajak kami kepada agama hang. Itu je syarat dia. Kami boleh bagi takhta, kami boleh bagi wanita, kami boleh bagi harta. Hang boleh jadi lelaki paling kaya, hang boleh ambil mana-mana wanita dalam Mekah ni hang nak. Syarat dia mudah aja. Syarat dia hang kena tinggal, ajak kami balik, bukan, ikut agama hang. Dan satu riwayat lain mengatakan sebab kepada penurunan surah Al-Kafirun ni, maksudnya surah tu tak turun lagi lah. Kejadian tu berlaku dulu. Kemudian ada satu riwayat yang lain mengatakan Nabi SAW didatangi kelompok Yahudi Mekah, pemimpin pemuka orang-orang kayangan Mekah, kan orang have Mekah, pemimpin Mekah, dan datang jumpa dan bagi tahu macam ni lah Muhammad, hang ikut agama kami setahun, kami sembah Tuhan hang setahun, kita gila-gila. Hang ikut aku setahun, aku ikut hang setahun. Hang sembah Tuhan aku setahun, aku sembah Tuhan hang setahun. Macam? Okey. Okey macam tu. Maka Allah Ta'ala turunkan surah Al-Kafirun. So maksudnya ada surah, di sebaliknya ada peristiwa ataupun ada situasi yang menyebabkan turun surah itu bagi menjawab keperluan Nabi, dan Nabi menjawab kepada audiens yang datang jumpa Nabi. Tapi ada surah tak ada, Datin. Ada surah yang tak ada asbabun nuzul, atau ada ayat yang tak ada asbabun nuzul. Berarti apa? Memang Allah Ta'ala turunkan untuk memenuhi keperluan kita. So bila turun, ikut turutan ataupun ikut peristiwa, saya sebutkan, ikut peristiwa yang daripada baitud dunia, sama dunia, maksudnya daripada langit dunia kepada Nabi tu 23 tahun tu bagi menjawab keperluan ataupun bersesuaian dengan peristiwa. Ataupun tak ada peristiwa pun, Allah Ta'ala turunkan untuk memberi keperluan kita, memenuhi keperluan kita. Yang turun daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia itu, Allah Ta'ala cuma bagi tahu dekat kita, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan yang padanya di dalamnya turun Al-Quran. Dalam Ramadan tu 30 hari, ataupun kita sebutlah 30 malam. Tapi tahun ni kita terkejut kan, raya terkejut kan, 29 malam kan. Sebenarnya tak patut terkejut juga ibu, sebab dalam bulan Hijriah kita memang 29 atau 30 hari. Cuma kita duk biasa 30 hari dah kan, tiba-tiba habis 29 tu orang umum raya. Saya masa tu duk kat nilai lagi, tak tolak balik kampung lagi ibu. Baru terkejut. Tapi kita sebenarnya sepatutnya tak terkejut, kita dah prepare. Okey, baik, menjawab soalan tadi, bulan Ramadan. Tapi malam bila bulan Ramadan tu, dalam bulan Ramadan, sepanjang bulan Ramadan tu Allah Ta'ala turunkan Al-Quran? Tak tahu. Tapi Allah Ta'ala bagi, inna anzalnahu fi lailatul qadr, kami telah turunkannya, yakni Al-Quran, di dalam malam Qadar. Satu lagi, malam Qadar tu bila? Tak tahu juga. Kan? So Allah Ta'ala bagi hint-hint sahaja. Walaupun di sana ada perbincangan pula lah. Ada hadis yang mengatakan malam ganjil, ada hadis juga mengatakan 10 malam terakhir. Tapi still kita tak tahu. Betul tak ibu-ibu? Tapi malam itu, malam Qadar adalah malam diturunkan Al-Quran secara sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Dan malam itu ibu-ibu, subhanallah, yang ni antara surah yang ibu-ibu kena tadabbur, surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar. Nah, surah Al-Qadar surah apa? Surah Al-Qadar surah apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Baik, surah tu cerita lanjut tentang keistimewaan malam Qadar itu. Apa yang ada pada malam Qadar itu? Salah satunya malaikat turun
Ada sebahagian mengatakan semua malaikat turun. Ada sebahagian ulama kata tak turun semua. Ada sebahagian yang tak turun. Tapi yang penting ketua malaikat turun, Sayyidina Jibril. Okey, yang untuk assignment ibu-ibu. Ibu balik baca. Okey? Ada lagi? Ada lagi. Ha. Dari pemikiran kita Ha. guna akal yang tak itu ni, bila diturunkan sepenuhnya sebelum diturunkan Sekaligus. sebelum diturunkan sikit-sikit kepada Muhammad, Sallallahu dah akan komplit tak seluruh Quran. Okey. Nah, Masa di langit dunia. di langit dunia. Okey. Ialah menjadi pada tahun pertama Nabi diangkat jadi Nabi atau Rasul. Quran tu dah ada penuh tak? Semua yang kita dapat sekarang ni Dah ada penuh dah dekat langit dunia. dah ya. Langit dunia lah kan? Wallahu ta'ala alam. Ada. Tapi macam mana kita tak tahu kaedah dia. Sebenarnya satu ilmu lagi dalam ulum Quran ni Datin, dia ada nasikh dengan mansukh. Ada ayat yang diturunkan dan diangkat. Diangkat maksudnya dah tak ada dekat kita. Yang tu kena belajar detail dalam ulum Quran. Tapi ulama sebut turun daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia sekaligus pada malam Qadar itu, dan kemudian daripada langit dunia turun kepada kita, maksudnya peringkat kedua tu turun pada Nabi SAW beransur-ansur. Jadi Datin tanya, adakah semua komplit dah duduk dekat langit dunia tu? Saya jawab wallahu ta'ala alam, tapi kata para ulama dah turun sekaligus, membayangkan kepada kita dah ada semualah. Cuma ada satu ilmu dalam ulum Quran, nasikh mansukh. Yang nasikh mansukh ni ibu-ibu saya tak masyarah lagi kat sini. Secara ringkasnya ada ayat yang diturunkan dan diangkat. Maksudnya tak sampai kat kita hari ni. Okey, yang tu kena detail lagi lah. Anak ulum Quran. Okey? Baik. Sama-sama kasih ibu. Yang mana saya boleh jawab, saya jawab lah. Yang mana saya tak jawab, saya jawab Allahu alam. Maksudnya saya akan balik baca lagi, ataupun saya tanya, dan juga saya tanya guru-guru saya lah ibu-ibu nah. Baik, sambung tadi. Surah An-Nur ini turun bertepatan dengan apa? Nanti ibu tolong tengok jam, takut saya terlajak. Saya kalau dah mula bercakap, saya lupa diri juga kadang-kadang. Jadi saya minta maaf banyak-banyak. Ibu nak balik masak lagi kan? Kau singgah beli je. Mana-mana pun semua sama insya-Allah. Ada pahala ibu, ada pahala untuk kita insya-Allah. Baik, surah ini diturunkan kata para ulama. Kata Muhammad Said Madhi di dalam surah ini. Nak kata apa? Ma asya'ahul munafiquna hawla Aisyah radhiyallahu anha fi hadithatil ifki. Surah ini diturunkan bertepatan atau bersesuaian dengan satu situasi yang mana situasi ini orang munafik membuat tuhmahan jahat kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini antara tumpuan ringkas saya pada hari ini dengan ibu-ibu. Sebab dalam surah An-Nur ini topik dia sangat banyak ibu-ibu. Surah An-Nur mula-mula pun, penerangan mula-mula ayat permulaan pun dah mula tentang hukum hakam. 10 ayat pertama semua dah mula hukum hakam. Tentang bagaimana sepatutnya hukuman kepada penzina, wal'iyadzubillah, penuduh dan sebagainya, saksi kena bawa berapa, semua tu dalam 10 ayat permulaan lebih kurang. Okey, so itu antara topik asas 10 ayat pertama surah An-Nur. Kemudian ada lagi topik lain. Antara topik lain adalah tentang bagaimana kita nak duduk dalam masyarakat apabila kita difitnah atau kita mendengar fitnah. Dan ini antara penerangan saya hari ini, iaitu topik yang kedua di dalam surah An-Nur. Kalau kita dengar fitnah, apa yang kita kena buat? Dan kalau kita difitnah, apa yang kita kena buat? Ini benda yang dekat dengan kita. Betul tak ibu-ibu? Duduk dalam masyarakat hari ini, subhanallah, tabarakallah. Kadang-kadang fitnah tu dah bukan dengan mulut hari ini. Betul tak? Dengan apa ibu-ibu? Mulut tak laju dah sangat hari ini. Ni dia. Kalau dulu-dulu nak sembang, nak gosip, nak membawang, kena jumpa depan-depan. Jom kita pergi Alamanda, jumpa kat tingkat 2. Contohnya, kena jumpa depan-depan. Sekarang ibu-ibu, gini je. Wal'ayazbillah. Yang kita takut sekali, kita terlibat dengan memfitnah situasi tersebut, ataupun maksudnya berada dalam situasi fitnah tu. Yang ini antara topik kedua dalam surah An-Nur. Antara lain juga dalam fitnah ini, siapa yang terkena ibu-ibu?
Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sebab itu sebahagian ulama mengatakan ini adalah wanita yang disucikan dari langit. Salah satu gelaran Sayyidatuna Aisyah, gelaran untuk Sayyidatuna Aisyah adalah wanita yang disucikan dari langit. Allah Ta'ala yang membersihkan Aisyah itu directly. Orang cakap pasal dia macam-macam, sehingga kan rumah tangga menjadi dingin. Ini sebab apa saya pilih topik ni hari ni, ibu-ibu. Secara ringkas ni kita akan tengok. Tak akan matang, ibu, tak akan matang. Tapi kita cerita sikit lah sekali lagi. Sebab apa? Sebab nak bagi tahu kata, sebab satu perkataan bermula daripada satu mulut orang, dia boleh menjadikan rumah tangga orang dingin, rumah tangga orang berantakan, kejiranan rosak, masyarakat bergaduh, bertelingkah, macam-macam. So kita nak belajar daripada surah An-Nur untuk tidak mahu menjadi salah seorang daripada penyebar fitnah. Sebab kesan dia sangat besar. Aisyah bila difitnah, rumah tangga dingin, kata Aisyah. Aisyah cerita panjang, ibu. Setiap kali lalu cerita ni, kok mana pun 100 kali pun kita baca, 100 kali kita akan menangis, membayangkan situasi kita duduk di tempat Sayyidatuna Aisyah. Sedangkan Aisyah dia kata, aku ni antara isteri kecintaan Rasulullah. Aku ni isteri yang paling dicintai Nabi. Kan? Tapi bila ada orang cakap pasal aku, jadi dingin rumah tangga. Bukan kerana Nabi percaya, bukan. Nabi tak percaya. Cuma sebab Nabi tak dapat wahyu, ibu-ibu. Jadi Nabi tak tahu apa tindakan yang sepatutnya dibuat. Dan ini juga, ibu-ibu, bentuk tadabbur kita secara ringkas hari ini. Nabi SAW bertindak dengan wahyu Allah Ta'ala. Dan sepatutnya begitulah kita. Maksudnya apa? Cuba urus kehidupan kita dengan Al-Quran. Apa yang Al-Quran sebut, apa yang Al-Quran ajar kita, macam mana Al-Quran didik kita, macam mana kita nak uruskan musibah demi musibah. Antara surah yang kita tak boleh untuk belajar, ibu-ibu, adalah surah Yusuf. Kemudian jadi hamba abdi dalam istana, kemudian difitnah pula oleh Imra'atul Aziz. Imra'atul Aziz ni adalah isteri pemimpin Mesir pada ketika itulah. Tak ada nama dia, ya, walaupun sebahagian menyebut Zulaikha ataupun Zalikha, tetapi dalam Quran tak disebut nama dia. Jadi kita ambillah Imra'atul Aziz, sebab Imra'atul Aziz memang disebut dalam Quran. Dah difitnah wanita, lepas tu jadi apa ibu lepas tu? Dipenjara pula. Ini yang saya sebut sudah jatuh di timpa tangga ni. Kalau kita satu tu jadi apa dah ibu? Yang sedih, terduduk, teriak, update Facebook, ataupun macam-macam. Tapi macam mana Nabi Yusuf buat? Apa yang Nabi Yusuf buat? End up Nabi Yusuf keluar daripada penjara, kemudian mula bersinar kehidupan dia, kan? Diangkat jadi pemimpin besar di sana, di Mesir pada ketika itu. Datang pula masa tengah-tengah jadi pemimpin itu, datang pula abang-abang dia yang dulu buang dia dalam perigi tu, datang minta makanan. Saya tanya ibu, kalau kita buat apa? Hang dulu buang aku, kan? Hari ni hang main melutut dengan aku. Hang main minta makanan balik dekat aku, bawa hadakai. Kan? Kalau kita macam-macam dari ibu, perkataan, perbuatan, kita balas balik. Tapi macam mana Nabi Yusuf? Nabi Yusuf balas balik tak? Nabi Yusuf tak balas balik, ibu. Tapi Nabi Yusuf menggunakan kebijaksanaan yang Allah Ta'ala bagi, bersyarat. Dia aku bagi makan, tapi nanti mai balik bawa semua keluarga hang. Mereka kenal dia tak? Abang-abang dia tak kenal dia, ibu-ibu. Tak kenal baginda Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf kenal. Dan Nabi Yusuf boleh tak nak buat? Ada power, ada authority. Kalau nak balas balik, this is the time, kan? Tapi Nabi Yusuf tak balas. So ibu-ibu kita yang tertimpa musibah satu persatu, ambillah panduan daripada surah Yusuf. Kita yang sakit, tak sembuh-sembuh, lama baru nak sembuh, hilang harta benda, hilang keturunan dan sebagainya, ujian demi ujian, kenapa tidak melihat daripada kisah Nabi Ayub alaihissalam? Kita yang diuji dengan pasangan, kenapa tidak melihat kisah daripada Asia?
Kita yang diuji dengan keadaan yang menguruskan anak seorang-seorang je uruskan anak misalnya. Ada panduan daripada Sayyidatuna Maryam alaihissalam. So ibu, uruslah Al-Quran, uruslah kehidupan dengan Al-Quran. Seorang yang belajar Al-Quran ibu, sedih dia takkan panjang, kecewa dia takkan panjang, marah dia takkan panjang, tertekan dia takkan panjang, takkan. Sebab bagaimana Nabi menguruskan kehidupannya dengan panduan Al-Quran, begitulah sepatutnya kita urus kehidupan kita dengan panduan Al-Quran. Balik pada tadi, Aisyah difitnah ibu-ibu. Maka ini antara kata para ulama, surah ini diturun fi munasibati bersesuaian ataupun dengan munasabah yang mana orang munafik menghentam dengan tuhmahan jahat ke atas Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Apakah bentuk tuhmahan tu ibu-ibu? Apa bentuk tuhmahan itu? Bentuk tuhmahan itu adalah dengan tuhmahan zina. Bukan kecil-kecil ibu-ibu, tapi tuhmahan zina. So yang ni ibu-ibu, jom kita tengok bermula daripada ayat yang 11. Boleh ibu-ibu? So ayat yang ke-11 ini permulaan dia. Mungkin 1-2 ayat kita ambil sikit hari ni insya-Allah. Tapi sebelum kita baca ayat 11 ni, saya habiskan dulu penerangan ringkas daripada surah ini. Yang mana bagaimana berlaku hadisatul ifki ni. Al-ifki ibu boleh tengok pada ayat 11 ada perkataan al-ifk. Boleh kita baca ayat 11 ramai-ramai ibu? Ayat 11 ramai-ramai nah, masya-Allah tabarakallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Sadaqallahul 'adzim. Baik. Ayat 11 ini ibu, jom kita tengok terjemahan dulu sebelum saya sambung penerangan surah An-Nur. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang ja'u, datang, membawa berita, bil ifki, dengan apa? Dengan berita yang amat dusta. Dalam bahasa Arab, kadzib ni bohong, berita bohong. Tapi al-ifk ni bohong yang bersangatan, bohong yang sangat-sangat dahsyat. Al-ifk, berita dusta, berita yang amat dusta. Kalau ibu tengok antara terjemahan dia, bil ifk usbatun minkum, adalah segolongan daripada kamu. Orang-orang yang bawa berita bohong tu, berita dusta tu, fitnah jahat tu, sebenarnya grup-grup kamu juga, orang dalam golongan kamu juga. Wal'iyazbillah. La tahsabuhu syarran lakum, dan janganlah kamu menyangka, la tahsabuhu, janganlah kamu menyangka berita dusta yang tersebar itu syarran lakum, buruk bagi kamu. Bal huwa khairul lakum, bahkan ia baik bagi kamu. Kalau kita baca setakat ni ibu, mesti ada satu soalan sekurang-kurangnya. Apa dia soalan dia? Kenapa Allah Ta'ala kata jangan menyangka berita dusta itu adalah buruk bagi kamu? Dia baik bagi kamu sebenarnya. Macam mana kita nak positif tu ibu? Macam mana nak optimis tu? Macam mana? Muhasabah diri. Masya Allah tabarakallah, poin yang bagus. Betul tak ibu? Allah Ta'ala kata la tahsabuhu syarran lakum, jangan kamu sangka berita dusta yang tersebar tu, fitnah jahat tu adalah syarran lakum, satu benda yang buruk bagi kamu. Bal huwa khairul lakum, sedangkan benda ni adalah baik. Tapi baik dia dekat mana? Sekali kita akan tengok. Likulli imri'in minhum maktasaba minal ism, tiap-tiap orang di antara mereka
akan beroleh hukuman yang sepadan dengan kesalahan yang dilakukan. Likulli mri'in minhum, tiap-tiap orang yang turut menyebarkan, tiap-tiap orang yang buat perangai ni, yang sebarkan, yang mulakan pendustaan ini, maktasaba minal ithmi, dia akan dapat hukuman yang sepadan dengan kesalahan yang dilakukan. Ini juga satu bentuk ayat yang ibu-ibu boleh jadi peringatan untuk kita. Setiap apa yang kita buat, setiap itu akan dapat balasan. Buat baik dapat kebaikan, buat sebaliknya dapat sebaliknya. Wal'iyadzubillah. Walladhi tawalla kibrahu, dan orang yang mengambil bahagian besar dalam menyiarkan di antara mereka, walladhi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Lahu azabun azim. Dia akan beroleh siksa yang besar di dunia dan juga di akhirat. Siapa yang ambil bahagian sebarkan fitnah itu, lahu azabun azim. Ayat ni ibu, antara ayat yang kita kena pegang erat-erat, khususnya pada zaman akhir zaman hari ini dengan kepelbagaian teknologi. Teknologi bagus untuk kita manfaatkan, cuma kena saring. Kena saring. Cek dulu berita tu betul ke tak betul. Yang ni cerita hot ni. Kalau kita forward ni, jadi orang akan tanya banyak ni. Banyak follower ni. Kalau kita share dekat Facebook, ramai share. Share sekejap lagi naik follower ni. Sebelum nak share, sebelum nak forward, sebelum nak tulis, sebelum nak buat apa-apa tindakan, pastikan ingat dulu ayat ni. Sebab Allah Ta'ala sebut, walladhi tawalla kibrahu minhum, siapa yang ambil bahagian yang besar dalam menyiarkannya, siapa yang viralkan, siapa yang forward, siapa yang share, siapa yang klik share, siapa yang screenshot dan sebarkan dalam WhatsApp group, termasuk grup Tupperware ke, grup jiran ke. Ada grup Tupperware? Kita orang perempuan banyak grup ni ibu WhatsApp kan. Dalam zaman saya kerja dululah, grup office, lepas tu grup department, tak apalah, tu logik lah. Grup perempuan-perempuan saja, ladies saja ada. Dalam ladies tu pula ibu, kami buat pula satu grup lagi, grup wanita yang dah berkahwin. Sampai macam tu grup. Ni adalah admin yang rajin-rajin ni kan. Lepas tu kita nak buat rombongan pula, ada pula grup lain rombongan. Kira banyak orang perempuan punya grup kan. Orang lelaki pun sebenarnya ada je banyak grup kan. Surau, dalam surau ada AJK, dalam AJK ada pula AJK bahagian-bahagian, betul tak? Lepas tu dalam surau AJK nanti Ihya Ramadan punya AJK pula. So dia banyak kan. Tak ada masalah grup banyak tu, tapi hati-hati untuk forward sesuatu berita. Sebab Allah Ta'ala sebut walladhi tawalla minhum lahu azabun azim. Siapa yang ambil bahagian dalam cerita tentang benda yang tak betul, dia akan dapat siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Ayat ini ibu pegang betul-betul sebelum forward satu-satu benda, sebelum share satu-satu benda. Kalau aku duduk dalam grup yang turut menyebarkan satu benda yang tak confirm betul pun lagi, lahu azabun azim, dia akan dapat siksa yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. So ini antara panduan ibu nak duduk dalam masyarakat. Ingat balik awal saya sebut tadi ibu, surah An-Nur, surah yang akan ajak kita tentang adab, tentang akhlak, macam mana nak bermasyarakat, macam mana nak berjiran, bagaimana nak berinteraksi dengan kejiranan, dengan saudara, dengan rakan-rakan di sekeliling kita. Tengok awal-awal pun kita dah jumpa. Dengar satu-satu benda, saring. Oh, Ustazah, kalau kita benda tu betul macam mana? Boleh share juga tak? Tanya juga, kalau benda tu betul sekalipun, apa faedah kita share? Apa faedah kita tolong share juga? Kita dapat apa? Okey, so itu antara benda dia. Baik, saya sambung penerangan surah ini lagi, sebab tadi kita dah baca ayat sebelah. Cerita dia macam mana ibu? Cerita dia macam ni. Anna Aisyah radhiyallahu anha kharajat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Bani Mustaliq. Satu hari Aisyah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang, dan itu namanya peperangan Bani Mustaliq. Peperangan tu namanya Ghazwah Bani Mustaliq, peperangan Bani Mustaliq. Kita habis 11.30 kan ibu kan? Lah ni pukul berapa? 11. Okey, insya-Allah.
Baik, walamma tawaqqafa al-jayshu lirahati dhahabat Aisyah litaqdi hajatan laha. On the way back, depa pun berhenti dekat satu tempat lirahah. Tentera-tentera berhenti untuk berehat. Ibu pernah dengar cerita ni? Okey, saya skip juga lah, nanti ibu baca balik. Berhenti untuk berehat, kemudian Aisyah pergi untuk menunaikan hajat ataupun qada hajat. Baik. Faja'a ar-rijalu wa hamilu al-hawdaja alladhi kanat fihi duna an yash'aru bi'adami wujudiha fihi li saghri wazniha. Kemudian tentera dah sampai masa nak bergerak. Tentera ataupun pasukan Nabi SAW angkat haudaj. Haudaj ni kita panggil apa ibu? Tempat duduk tu Pedati, terima kasih bunda kita. Pedati kan? Yang kalau dalam cerita Piramli dia tu yang angkat tu kan? Cerita Piramli lah, sebab saya pun tak tahu adakah kita faham ke tak dengan haudaj ataupun pedati tu. So Aisyah keluar qada hajat, sampai masa untuk bertolak pasukan Nabi SAW pun angkat dan bertolak. Dalam keadaan mereka tak sedar bahawa Aisyah tak ada kat dalam haudaj tu, dalam pedati tu. Kenapa? Lisagari wazniha, sebab badan Aisyah kecil. Jadi macam tak boleh nak beza Aisyah ada dalam tu ke Aisyah tak ada dalam tu. Mereka menyangka Aisyah ada dalam tu, jadi mereka bertolak balik, meneruskan perjalanan. Kemudian walamma 'adat Aisyah wajadat anna al-jaysha qad sara wa asbahat wahidatan fi as-sahra. Dan kemudian bila Aisyah balik daripada qada hajat, tengok-tengok orang tinggal dah. Tinggal dia seorang sahaja. Macam mana nak buat? Baik. Ketika ini ayat tentang hijab sudah turun ibu-ibu. Ayat 30-31 daripada surah An-Nur tentang hijab dah turun, tentang aurat. Aurat wanita macam mana nak kena tutup, apa perhiasan yang wanita boleh pakai, apa benda yang kita boleh bubuh dekat muka ke tangan ke apa semua, dah turun dah. Maksudnya Aisyah dah dalam keadaan berhijab. Okey, itu disebutkan para ulama. Maka wa kana min 'adatin Nabi sallallahu alaihi wasallam an yabqa rajulan khalfal jaishi. Memang keadaan lazim Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi adat Nabi bila bergerak, Nabi akan tinggal seorang lelaki di belakang. Ataupun memang memberi tugas seorang lelaki dia lambat sikit bergerak. Sebab apa? Sebab liyahmila ma saqata minal mata', untuk kutip kalau ada barang tertinggal. Ini teknik Nabi dalam musafir. Tapi tak tahulah, tak semestinya lah kita ikut jadi tinggal anak seorang-seorang kat rumah, dia lambat jadi ikut lain pula kan. Tapi Nabi punya teknik ataupun cara Nabi tu memang begitu. Adat Nabi akan tinggal seorang di belakang. Bererti lambat bergerak sikit dia. Itu tugas dia, bukan dia sengaja lambat. Itu tugas, memang kena bertolak lambat supaya boleh kutip apa yang tertinggal, boleh jumpa apa yang tertinggal. Faja'a Safwan bin Mu'attal. Nama sahabat ini Safwan ibn Mu'attal, rakan-rakan dimuliakan. Fawajada Aisyah, jalan on the way back ke Madinah, jumpa Aisyah radhiyallahu anha. Macam mana tahu Aisyah masa tu dah berhijab dah? Ya, disebutkan oleh para ulama sebab Safwan pernah melihat sebelum hijab. Sebelum ayat hijab turun, jadi boleh tahu dah tu Aisyah, boleh bayang dah. Maksudnya daripada sudut bentuk badan yang kecil itu tahu dah tu Aisyah. Walaupun selepas tu ayat hijab turun dan pada keadaan tu Aisyah dah berhijab, Safwan tahu dah tu Aisyah. Sebagai ulama mengatakan mereka tak ada apa-apa perkataan lain melainkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah kan? Aisyah tertinggal. Dan itu akhlak kita ibu-ibu yang dimuliakan. Apabila terkena satu musibah, sesuatu musibah, apapun ia, maka antara perkara yang kita kena buat, ibu-ibu sebut istirja'. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi apa yang berlaku kadang-kadang bila orang sebut istirja', kita kata siapa mati, siapa meninggal. Sedangkan istirja' bukan untuk orang meninggal semata-mata. Untuk kita sebut bila mana kita tertimpa dengan satu-satu kejatuhan, kesakitan, kehilangan, kerugian, musibah, sesuatu ujian, sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa maksud dia tu ibu-ibu?
Inna lillah, kami ini dari Allah, kami ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan balik kepada Allah. Mengingatkan kita ibu-ibu, kalau kita kehilangan satu-satu perkara, kita akan ingat benda ni dari Allah, Allah yang bagi. Dan lah ni Allah nak ambil balik daripada aku. Kita sakit ibu-ibu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesembuhan tu dari Allah Ta'ala, dan hari ni Allah Ta'ala ambil sat kesembuhan tu bagi saat kita sakit lutut ke, sakit apa ke kan. Sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ada doa-doa lain, antaranya Aisyah dalam satu riwayat mengatakan Nabi SAW bila melihat atau mendapat sesuatu yang menggembirakan, Nabi akan sebut alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Panjang Ada ibu-ibu hafal kat sini? Tak apa, at least ambil alhamdulillah dulu. Lepas tu nanti kita cari baca tambah. Ya, kata Aisyah, bila Nabi melihat sesuatu yang menggembirakan atau dapat sesuatu yang menggembirakan, Nabi akan baca alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah allazi bi ni'matihi, yang dengan nikmatnya lah, anugerahnya lah, kurniaannya lah, tatimmus salihat, sempurna kebaikan-kebaikan. Tapi bila Nabi dapat satu benda yang tidak menggembirakan, yang mendukacitakan atau melihat sesuatu yang tidak menggembirakan, kata Aisyah, Nabi akan sebut alhamdulillahi ala kulli hal. Itu pendek sikit. Alhamdulillahi ala kulli hal. Ini riwayat yang sahih daripada Aisyah. Kalau Nabi tengok satu benda yang seronok atau dapat satu benda yang seronok, Nabi akan sebut alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Tapi kalau sebaliknya tak seronok, mendukacitakan, tak menggembirakan, maka kata Aisyah, Nabi akan sebut alhamdulillahi ala kulli hal. Saya tanya ibu-ibu, apa hikmah ataupun apakah sebab Nabi tetap sebut alhamdulillah walaupun keadaan sebaliknya? Kalau yang seronok, nampaklah sesuai kan, sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi kalau tak seronok, kenapa Nabi baca alhamdulillah juga ibu-ibu? Alhamdulillahi ala kulli hal. Pasal apa? Agak-agak lah. Saya bagi jawapan. Saya jawab je nah. Sebab ibu-ibu, yang mendukacitakan, yang nampak tak seronok, yang nampak sedih, yang nampak tak best, tu kita yang nampak tak best. Di sisi Allah Ta'ala itu ada perkara kebaikan dalam tu. Kita tertimpa dengan satu kehilangan, kerugian, kejatuhan, kita nampak benda tu tak seronok lah, kita nampak benda tu menyedihkan. Tapi ada hikmah di sebalik yang kita tak nampak. Betul tak ibu-ibu? Apa sahaja ujian, kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillahi ala kulli hal, ataupun Allahumma khlifli, Allahumma ajurni fi musibati wa khlifli khairan minha. Kan? Ada banyaklah ucapan-ucapan qadarallah wa ma syaa fa'ala. Itu antara juga yang Nabi ajak kita bila kita tertimpa satu-satu musibah. Apa sahaja musibah, termasuklah kerugian barang, kehilangan, kerosakan, baca yang tu. Sebab apa? Yang kita nampak benda tu yang tak elok, kita yang nampak tak elok. Di sisi Allah Ta'ala ada benda yang elok di sebalik apa yang kita tak nampak tu. Sebab Allah Ta'ala takdir mesti yang elok-elok, tak ada yang sia-sia. Cuma manusia punya pandangan, dia rasa benda tu tak seronok untuk dia. Manusia secara tabiat dia memang akan suka benda yang dia suka aja. Betul tak? Yang dia tak suka, dia sedih. Tapi di sisi Allah Ta'ala ada. Sebab tu ada satu ayat daripada suratul Baqarah, ibu-ibu yang muliakan, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Barangkali wa asa an takrahu syai'a, barangkali kamu tak suka satu benda tu, kamu benci satu benda tu, wa huwa khairul lakum, tapi Allah Ta'ala tahu yang tu yang terbaik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'a, dan barangkali kamu suka, cinta, teringin sangat satu benda tu, wa huwa syarrul lakum, tapi benda tu tak baik untuk kamu. Wallahu ya'lamu, dan Allah Maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, kamu tak tahu. Ada benda yang kamu suka sangat tapi tak dapat, Allah tak bagi.
Sebab kamu suka berdasarkan pengetahuan kamu. Tapi berdasarkan pengetahuan Allah, benda tu tak baik untuk kamu. Dan Allah tak bagi. Begitu. Tapi cara pandang kita, kita tengok dengan pandangan kita kan ibu-ibu. Sebab itu antara hikmahnya Allah Ta'ala, Nabi cerita, Aisyah cerita, Nabi akan sebut Alhamdulillahi ala kulli hal. So apa pun musibah kita ibu-ibu, lazimi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan doa-doa yang lain yang saya sebutkan. Baik. Safwan jumpa dengan Aisyah, kata para ulama, mereka tak cakap apa pun. Ya, tak tanya pun makan dah kau. Ya, tertinggal tadi pukul berapa, macam mana boleh tertinggal, cuba cerita. Tak ada. Kata para ulama sekadar istirja'. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Safwan naik unta, Safwan turunkan unta, Safwan turun dan Safwan turunkan unta, Aisyah naik. Dan Safwan tarik unta tu balik ke Madinah. Itu sahaja situasi yang berlaku, tanpa ada perkara lain, tanpa ada communication yang lain. Tapi balik-balik Madinah ibu-ibu, siapa ketua dia ni? Siapa ketua munafik ni? Abdullah bin Ubay bin Salul. Glamour ni ibu-ibu. Tak kenal Ustazah Nur ni tak apa, Abdullah bin Ubay kena kenal. Kena kenal itu bukan apa, maksudnya nanti ibu-ibu akan baca banyak lagi cerita tentang Abdullah bin Ubay bin Salul ni. So ibu-ibu akan automatically pop up, teringat, oh ni ketua munafik ni. Ketua munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul pun bila tengok balik Safwan dengan Aisyah, dia cerita apa ibu-ibu? Bukankah sebahagian tafsir saya baca ibu-ibu, dia bukan pergi sebak lagi cerita, dia tak pergi sebak lagi cerita. Tapi ibu-ibu tahu dia buat teknik apa? Tu bukan Aisyah isteri Rasulullah ke? Sebahagian tafsir saya baca, dia spark dengan question. Saya tanya ibu-ibu, kadang-kadang benda ni kita tak terfikir pun. Ada satu-satu benda kita tak terfikir pun. Tapi bila ada orang buat satu soalan masuk dalam kepala kita, kita dah mula berfikir. Betul tak ibu-ibu? Ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Allah laknat ibu-ibu. Dia tak pergi cerita lagi, dia tak forward message lagi dalam grup WhatsApp, tak forward lagi. Sebahagian ulama tafsir kata, dia ada duduk dengan kawan-kawan dia nampak Safwan balik dengan Aisyah. Safwan tarik unta, Aisyah duduk dekat atas, tak ada sembang apa pun. Ini Aisyah cerita, Aisyah sendiri cerita. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul duduk ramai-ramai tu, sebahagian tafsir menyebutkan dia spark question je dulu. Dia boost, dia bagi satu booster. Tu bukan Aisyah isteri Rasulullah ke? Dia buat apa dua orang dengan Safwan? Ibu-ibu, ini benda yang berlaku pada zaman kita hari ni. Betul juga tu. Betul. Hang kata tu macam make sense lah, make sense. Asalnya kita tak ada idea pun. Dia bagi idea kita pun boleh jadi. Ataupun dia tak ada idea, kita yang sebut dulu. Contoh ibu-ibu, baru-baru ni tersebar satu gambar. Yang ni saya sebut tak ada isu apa-apa, saya tak ada apa-apa apa dia kita panggil, tak ada apa-apa benda lah yang saya nak defend. Tapi saya nak cerita benda yang berlaku dalam Facebook. Ada satu pasangan kahwin. Jadi yang ni ibu boleh tengok lah. Yang ni saya tak ada apa-apa benda pun, tak ada apa-apa, saya punya, orang kata apa, saya punya sendiri punya ni lah. Saya tengok je fitnah tu berlegar dekat Facebook ibu-ibu. Ada satu pengantin kahwin. Kemudian pengantin dia duduk macam ni, bapak dia, ni pengantin perempuan, ni mak dia, ni pengantin lelaki. Maksudnya pengantin lelaki duduk tepi kiri sekali, lepas tu bapak pengantin perempuan, lepas tu pengantin perempuan, lepas tu mak dia. Berarti dalam arti kata lain, mak bapak dipisahkan dengan anak. Itulah pengantin tu. Okey, tak ada masalah pun. Normally biasa je lah. Mak bapak dia nak duduk kat mana-mana pun tak ada siapa boleh halang, betul tak? Mak bapak nak conquer pelamin tu pun tak salah. Dah nama pun ibu dengan ayah, kita patut muliakan. Tapi apa yang orang buat ibu-ibu ini baru berlaku 2-3 hari lepas saya tengok kat Facebook. Wallahi perempuan ibu-ibu ni muliakan. Allah Ta'ala laknat orang yang jangan buat macam ni. Dia crop gambar tu, dia buang gambar mak tu,
Dia buang gambar pengantin lelaki tu, so tinggal gambar ayah dengan anak perempuan. Ayah pula pakai jubah putih, tinggal dengan pengantin perempuan ni lah. So nampak macam mana? Nampak macam mana ibu-ibu? Dah crop ni, gambar mak tak ada dah, gambar pengantin lelaki tak ada dah, crop hak ni saja, tinggal gambar siapa ni? Tinggal pengantin dengan ayah dia. Orang yang tak tahu tu ayah dia, orang akan kata siapa? Ayah tu menikah lain. Berlaku wallahi perempuan. Ibu-ibu cubalah tengok ya. Yang ni saya ada perangai Arab sikit dah. Wallahi ni biasa, maksud kita kata betul bukanlah sumpah yang wallahi wa tallahi wa billahi. Benda ni betul berlaku ibu-ibu. Saya baru tengok dalam Facebook semalam. Saya rasa berlegar dalam 2-3 hari dah. Saya tak tahu apa masalah orang yang buat. Dia adalah isu-isu tu, saya pun tak tahu. Kita tak bersetuju macam mana pun dengan seseorang, ibu-ibu. Jangan fitnah, jangan buat berita tak betul. Tak setuju macam mana pun. Kalau musuh kita dalam apa hal pun. Tapi buat apa nak bermusuh kan? Tak payahlah cari musuh. Tapi maksudnya kalau bermusuh macam mana, tak setuju, tak sebulu macam mana pun, jangan cerita benda tak betul pasal orang. Bahkan ada orang yang crop tu, dia letak gambar, dia letak emoticon. Emoticon tu macam kartun yang kuning dalam WhatsApp kita yang ada colour biru kat atas tu. Saya pun tak tahu tu maksud dia apa. Gembira kot no. Ada dapat fun ke enjoy ke apa semua, saya pun tak tahu. Dia, lepas tu orang dah sebarkan. Orang cakap lah, orang cakap sesuatu pasal penulis ni. So penulis ni kata, saya memang suka, saya akan kaitkan dalam kelas tafsir saya dengan isu masyarakat ibu-ibu, supaya kita belajar. Sebab kita akan tengok, kalau ibu-ibu tengok kat Facebook, sikit hari lagi akan jumpa. Saya jumpa semalam Tuan Mahan yang sangat jahat. Dia nak bagi tahu bapak tu menikah lain lah. So dia buatlah kartun tu dua-dua. So orang kejam. Orang kata-kata bukan kejam, apa dia orang kata? Kecam. So penulis yang crop ni, dia kata, aku tak kata apa-apa pun. Aku crop letak gambar emoticon 2 ketui je. Memanglah emoticon 2 ketui, memang tak ada perkataan. Tapi apa dia orang dah salah faham, dah tafsirkan. Saya tak samakan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Wallahi saya tidak menghukum ibu-ibu. Kita belajar Quran bukan hukum orang, kita hukum untuk diri kita. Maksudnya kita tengok diri aku ni betul ke tak betul. Tapi bila berlegar dalam Facebook ibu-ibu, wallahi fitnah yang sangat jahat. Memang tak tulis apa-apa, letak emoticon. Tapi kenapa emoticon tu? Dan kenapa crop? Apa niat yang di sebalik tu? Ibu-ibu, kalau kita belajar surah An-Nur, kita tak akan buat macam tu. Sebab Allah Ta'ala cerita, Abdullah bin Ubay bin Salul, antaranya tafsir ulama menyebutkan, tu Aisyah balik Safwan, buat apa dua orang tu? Bukankah dia isteri Rasulullah? Bukankah Rasulullah ni ajak kita, ajak sembah Allah Ta'ala? Dia pun buat apa dua-dua? Maka sebagian ulama kata, itu permulaan dia menyebarkan. Maka orang yang duduk kat sekeliling ni baru terfikir, betul juga Aisyah balik dengan Safwan pergi mana? Maka bermulalah mouth to mouth marketing, mulut ke mulut punya pemasaran. Mulalah orang bercerita sampai sebulan lebih ibu. Kata Aisyah, aku jatuh sakit teruk disebabkan hal tersebut. Lagi jatuh, aku dah memang jatuh, dia memang dah sakit. Sebagai ulama kata, balik kita kan, balik travel kadang-kadang penat kan. Saya membayangkan situasi tersebut berlaku pada Aisyah. Sebab sebahagian kata Aisyah balik tu dia memang dah sakit, tapi dia tak tahu orang duk sembang pasal dia. Sampailah satu malam dia keluar dengan seorang sahabat dia, Aisyah. Baru ada orang cerita kata orang duk sembang rayuh rendah dah sebulan dah. Sebab Aisyah tak keluar, Aisyah tak tahu dah. Sekarang sampai dah duduk dalam rumah pun tahu berita dah ibu kan. Dulu tak tahu. Jadi Aisyah keluar satu malam, baru tahu ada orang cerita, oh Aisyah sekian-sekian. Aisyah balik tanya Rasulullah. Wallahi perempuan, cerita yang sangat sedih dan saya takkan sambung lagi. Dulu setakat ini tak cerita lagi. Tapi nak cerita kata Aisyah pun merasakan mula dinginnya rumah tangga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bagi tahu ibu, Rasulullah bukan terpengaruh atau percaya dengan berita yang tersebar. Rasulullah dah dengar dah berita tu.
Cuma sebab Rasulullah tak dapat wahyu lagi, jadi Rasulullah tak bertindak mengikut hawa nafsu sendiri. Rasulullah dapat keputusan dari Allah Ta'ala, dapat panduan daripada Allah Ta'ala, baru Rasulullah bertindak. Diringkaskan cerita ibu-ibu, Aisyah minta nak balik rumah mak bapak dia. Siapa nama mak ayah dia? Abu Bakar As-Siddiq. Seorang sahabat, seorang bapa mertua kepada Nabi. Aisyah balik sebab Aisyah kata aku rasa lah dingin. Rasulullah balik tengok aku, jenguk, tapi aku rasa lah dingin tu. Sedangkan aku ni isteri yang paling dicintai dia, tapi dia dingin. So apa benda yang saya nak ajak kepada diri saya dan kita semua ibu-ibu, fitnah jahat itu akan merosakkan semua bentuk hubungan. Bermula daripada satu perkataan, bermula daripada satu persoalan, bermula daripada satu orang, akhirnya berantakan rumah tangga. Tak salah apa pun Rasulullah dengan Aisyah, tak buat salah apa pun, tapi kesan daripada fitnah orang. Maka apa yang kita nak tengok daripada ayat tadi ibu-ibu, orang-orang yang datang menyebarkan tuhmahan jahat ke atas Aisyah radhiyallahu anha itu, semua yang terbabit dalam menyiarkan berita palsu dan tuhmahan jahat ini, semuanya lahu azabun azim. Semua kena azab dunia dan akhirat. Tetapi ibu, saya ringkaskan ambil poin yang berikutnya. Tang ayat tadi kita tengok, la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Jangan kamu sangka benda tu buruk bagi kamu. Bal huwa khairul lakum, tapi sebenarnya benda tu baik bagi kamu. Macam mana kita nak positif dengan ayat ni ibu-ibu? Dah kena fitnah ni. Aisyah dah balik ibu-ibu ke rumah mak ayah dia. Ya, Nabi bagi balik. Tapi dalam masa yang sama, ibu-ibu yang muliakan, Nabi pun tak tahu sebab terputusnya wahyu tak turun lagi pun. Apa jawapan sebenar ni? Sehingga kan Aisyah kata apa? Kalau aku mengaku pun orang akan percaya, kalau aku tak mengaku pun orang tak akan percaya. Maksudnya kalau aku kata ya aku buat, orang percaya. Kalau aku kata doa aku tak buat pun orang tak percaya juga. Sebab orang dah sembang kemah dah sebulan ni. Sampai aku jatuh sakit, sampai aku balik rumah mak ayah, sampai tanya Abu Bakar ni isterinya, apa macam mana keadaan ni? Dengar tak cerita ni? Rupa-rupanya ayah mak dah dengar lama dah, sebulan lebih. Aisyah je tak tahu ibu. La haula wala quwata illa billah. Dulu tak ada grup WhatsApp. SMS pun tak ada aja Tok Datin. Jadi lambatlah Aisyah nak tahu sebab Aisyah tak keluar rumah. Yang lain dah orang dah cerita riuh rendah dah ibu. Cuba bayangkan ibu kita duduk kat tempat Aisyah. Kita tak tahu orang sembang apa, pasal apa tentang kita. Orang sembang buruk tentang kita, orang sebar aib kita, orang fitnah kita. Benda betul pun kita tak suka orang sebar. Betul tak ibu? Apatah lagi benda tak betul. Apatah lagi rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Aisyah kata kalau aku mengaku pun orang percaya. Kalau aku kata tak pun aku tak buat, orang tak percaya sebab orang dah sembang dah. Bahkan ketika itu Nabi SAW adalah pemimpin kota Madinah ibu-ibu. Maksudnya orang nombor 1 Madinah. Dan mula berpecah. Ada geng Aisyah, ada geng dia dah nak percaya ke tak percaya. Kan macam tu kadang-kadang berita sampai kan. Kita lebih bias ke siapa? Kita bias ke A ke kita bias ke B? Kita tak tahu apa-apa cerita ni, tapi bila cerita main kita pula yang macam aku nak percaya ke tak percaya. Aku macam geng hang lah, aku rasa macam percaya. Aku macam geng belah ni tak percaya aku rasa. Dalam keadaan Nabi dalam satu ketika yang lain, ketika mana sebelum turunnya surah Al-Masad ibu-ibu. Surah Al-Masad surah apa? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Saya pergi kat situ balik, saya nak beritahu karakter Nabi. Satu hari Nabi turun pada Nabi SAW salah satu ayat yang mana Allah Ta'ala suruh wa anzir saya minta maaf saya terlupa ayat tersebut, tapi maksud dia adalah dan peringatkanlah kaum kerabatmu yang terdekat. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Turun ayat tu, Nabi pun naik atas satu bukit, panggil semua orang terdekat dengan Nabi dan juga siapa yang berada di situ. Nabi panggil, Nabi tanya, kalau aku bagi tahu ada kuda
turun daripada keluar daripada gunung ataupun bukit yang aku berdiri ni, hampa percaya tak kat aku? Nabi tanya. Depa jawab apa? Sebab Nabi tanya, akuntum musaddiqin, hampa percaya tak dengan aku kalau aku abang ada kuda keluar daripada bukit ataupun gunung ni? Hampa percaya tak? Depa kata, ma jarrabna alaika kadiba. Kami ni tak pernah tengok hang ni menipu Muhammad. Maksudnya depa, walaupun depa ni tak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, depa satu benda yang depa confirm, Nabi ni orang yang jujur dan amanah. Nabi ni tak pernah menipu. Jadi kalau hang abang ada kuda nak keluar bawah ni, kami percaya. Sebab hang ni ma jarrabna alaika kadiba. Kami tak pernah jumpa hang ni cakap bohong. Maksudnya kami percaya hang cakap. Elok Nabi bagi tahu, jadi aku nak habaq kat hampa, azab Allah Taala akan datang kalau hampa tak beriman. Tabban laka, celaka hang Muhammad. Ini Abu Jahal. Tadi depa mengaku. Sebab depa kata kami tak pernah tengok hang menipu. Tapi elok-elok Nabi kata azab Allah Taala akan mai kalau hampa tak beriman. Tabban laka. Hancurlah kamu atau celakalah kamu Muhammad. Dan Allah Taala turunkan tabbat yada abi lahabin wa tab. So nak bagi tahu kata depa kenal Nabi tu. Karakter, ciri Nabi tu diiktiraf. Tapi bila melibatkan kita ajak balik kepada Allah, kita ajak balik kepada hari kiamat, oh tak percaya. Tak kena taste, tak kena mood kita. Ini perangai memilih-milih hidayah ni ibu. Perangai memilih-milih. Sebab tu ada ayat Al-Quran kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Allah Taala ni. Maksudnya sembahlah Allah Taala, anutilah agama Islam kafah, secara sempurna. Berarti semua benda apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran kena buat. Tak boleh pilih-pilih, tak boleh ikut berasa. Rasa A ni secocok lah dengan hawa nafsu aku, okey aku pilih A. B ni macam berat sikit lah, B ni tak payah buat lah. Rasa solat boleh buat, puasa Ramadan rasa macam berat, tak apalah puasa Ramadan tak payah puasa lagi lah. Tak boleh. So solat aku boleh buat. Memilih-milih. Ini antara penyakit-penyakit yang sangat berbahaya ibu-ibu. Sesama dengan tadi depa. Bila depa tengok saja, sembang boleh sembang. Dan jangan lupa ibu-ibu, Nabi adalah pemimpin kota Madinah pada ketika itu. Kerosakan daripada fitnah tu bukan hanya merosakkan Aisyah punya kesucian diri, bukan hanya merosakkan rumah tangga Nabi SAW, tetapi juga merosakkan masyarakat sekeliling. Sebab apa? Dah mula berpecah belah. Sebab apa? Sebab nak sokong Aisyah ke? Tak percaya Aisyah ke? Nak percaya Aisyah? Nak percaya orang kata Aisyah buat benda ni sekian-sekian yang Safwan ke? Tak percaya. Dah ada dua grup dah ibu-ibu. Nampak tak kesan fitnah? Sama tak pada hari ni? Dahsyat. Hari ni lebih dahsyat. Sebab apa? Hari ni lebih laju. Dia punya penularan berita tu, viral tu, cepat. Apa berlaku dekat Pakistan, kita dah tahu dah. Betul tak hari ni? Tak apalah yang maksudnya berita-berita yang begitu. Ni berita-berita rumah tangga orang pun bubuh kat Facebook, kita dah cerita sekali, kita ulas sekali, kita forward sekali, kita buat pula assumption. La haula wala quwata illa billah. Baik ibu, kat mana baik dia? Yang ni saya nak perhabis. Kata Muhammad Said Madi, beliau menceritakan al-ayatus sabiqah. Dalam ayat sebelah ni yang dekat la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum, dekat sini ni mana yang baik dia? Jangan anggap benda tu buruk bagi kamu, tetapi benda tu baik bagi kamu. Mana baik dia? Maka kata Muhammad Said Madi, innal mujtama'al islamiyya fil Madinah kulluhu sayata'allamu min hadhihi al-hadisah. Semua orang akan belajar daripada kisah fitnah dan tuhmahan jahat ini. Itu antara benda baik dia. Maksudnya apa? Bila kita tengok satu situasi yang Aisyah difitnah, masyarakat berpecah belah, satu kebaikan untuk kita, maksudnya satu hikmah kita boleh belajar. Jangan buat macam tu. Teruk kesan dia. Teruk bila kita mula bercakap tentang orang dalam keadaan kita tak pasti pun kebenaran dia. So hari ni kita belajar daripada apa yang berlaku tentang
kehidupan Aisyah. Dahsyat ni, kesan fitnah ni dahsyat. Bukan sahaja tentang kesucian diri, tentang rumah tangga, tentang kejiranan, tentang kemasyarakatan, sehingga kenegaraan. Sebab apa kenegaraan? Sebab Nabi memimpin Madinah ketika itu. Isteri, kita kata isteri nombor 1 lah, isteri pemimpin nombor 1 negara. Cerita dia yang tersebar di sekitar kita. Banyak fokus-fokus yang dah lari dah ibu-ibu, betul kan? Maka ini antara yang disebut Muhammad Said Madi, wa nahnu aidan sanata'allamu min hadhihi al-hadithah. Dan kita pun yang membaca hari ini mendapat pengajaran dan pelajaran. Dan apa lagi selain daripada belajar sesuatu tentang peristiwa ini, begitu juga wasilsilatil ahkam wal adabil ijtima'iyyah allati rafaqat nuzul surati satakunu khairan lil muslimin. Dan juga daripada kes inilah Allah Ta'ala turunkan peraturan-peraturan, tata cara kehidupan bermasyarakat. Sepatutnya buat begini, sepatutnya jangan buat begini. Itulah antara hikmah dia bila berlaku satu-satu peristiwa. Allah Ta'ala turunkan ayat dan surah ini untuk kita belajar, dan itu antara bentuk bal huwa khairul lakum. Itu antara kebaikan untuk kita semua. Masya Allah, tabarakallah. Dan yang terakhir ibu-ibu, sebelum kita habis, sebenarnya tak sempat nak habis ni ibu-ibu. Topik ni ayat dia ada ayat 11 sehingga, sebenarnya cerita tentang Aisyah ni 11 sehingga 20. 11 sehingga 20 ibu-ibu. Okey, tapi tak apa, kita habis dah dekat ayat 11 itu. Ayat 11 itu sedikit sebanyak panduan tata cara kehidupan bermasyarakat. Saya nak habis dekat ayat 12, boleh ibu-ibu? Sebelum kita habis, Masya Allah, tabarakallah. Bersama dengan kita dalam live ada lebih kurang 30 orang. 30 orang, Masya Allah, tabarakallah. Ya, terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan yang menyertai kita hari ini dekat dalam live dan juga dekat di surau. Saya baca ayat 12 ibu, satu lagi ayat. Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifkum mubin. Sepatutnya laula id sami'tumuhu, semasa kamu mendengar tuduhan itu, dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira, orang-orang yang beriman lelaki dan orang-orang yang beriman perempuan, dhanna, menaruh, khaira, baik sangka kepada diri orang-orang mereka sendiri, kepada diri orang-orang mereka sendiri, dan berkata waqalu hadza ifkum mubin. Ini adalah tuduhan yang nyata dan dusta. Baik ibu, beberapa perkara daripada ayat ini untuk bekalan kita balik. Sebab ni pertemuan awal, insya-Allah ada rezeki kan, kita jumpa balik bila-bila akan datang. Dan juga ibu-ibu jangan berhenti, belajarlah daripada mana-mana asatizah pun tentang Quran ini. Kalau belajar Al-Fatihah dah habis pun daripada ustaz atau ustazah ni, belajar lagi dengan ustaz-ustazah lain. Sebab ibu-ibu, tafsir ni banyak, kitab tafsir ni banyak. So mungkin ustaz A dia guna kitab tafsir A, ustazah B dia guna kitab tafsir B, jadi information tu akan banyak. So ibu-ibu belajar daripada mana-mana asatizah pun. Ayat 12 ni ibu-ibu bekalan untuk saya dan kita semua, apa yang Allah Ta'ala nak sebut. Sepatutnya bila kita jadi orang yang mendengar fitnah, laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Sepatutnya bila kita jadi orang yang duduk dalam masyarakat, tiba-tiba sampai satu berita, satu cerita yang kita pun tak sure benda tu betul ke tak, sepatutnya kita mengambil langkah bersangka baik. Itu tata cara kita berada dalam masyarakat bila sampai kepada kita satu-satu berita ibu-ibu. Kena buat. Dengar satu cerita, dhannal mu'minuna wal mu'minatu khaira bi anfusihim khaira. Mereka mesti menyangka atau menaruh sangka baik kepada diri yang kita dengar tu. Macam mana kita menaruh sangka yang baik kepada diri kita. Maksudnya apa ibu-ibu? Soalnya ayat ni nak cerita macam ni. Macam mana kita nak bersihkan diri kita, macam itulah sepatutnya kita bersihkan saudara yang kita dengar cerita tentang dia. Macam mana kita nak pelihara diri kita, sepatutnya macam itulah kita pelihara saudara-saudara kita. Macam tu sepatutnya. Dan ayat ini nak ajak kita ibu-ibu
sangka baik apabila mendengar satu-satu berita dan satu-satu cerita atau membaca satu-satu benda dekat media sosial kita. Baca-baca jangan kita pun tu lah. Kita pun sama naik jadi jabatan netizen. Bawa bersabar. Mesti tekan pause ibu-ibu. Dapat satu berita, dapat satu cerita, tekan pause dulu. Nak buat apa-apa reflect, nak buat apa-apa reaction pun pause dulu. Benda ni betul ke tak betul? Kalau pun betul, balik pada benda yang saya sebut tadi. Kalau pun betul, apa faedah dia kita nak sebarkan? Kita nak jadi ejen-ejen penularan berita tersebut. Apa faedah dia? Pause. Kalau benda tu tak betul, lagilah kena pause. Lagilah kena stop. Dan sangka baik. Jangan jadi ejen penularan berita. Jangan kita pun sama naik dengan berita-berita tersebut disebarkan. Jangan kita jadi punca berita tersebut disebarkan. Ingat balik bagaimana kesan yang Aisyah hadapi. Saya tutup ibu perbincangan kita pada hari ini. Saya minta maaf terlajak sikit. Apa yang saya nak sebutkan di hujung-hujungnya. Cerita ni tak habis. Ibu tolong balik baca nah. Assignment nah dekat ibu. Ada assignment kelas ni. Tapi saya tak check lah ibu. Kita pun tak nak jumpa bila lagi ada rezeki kita jumpa lain. Tapi apa yang pengakhiran dia ibu? Pengakhiran dia adalah apabila satu hari Allah Ta'ala turunkan. Saya cerita ringkas sikit dah ni. Allah Ta'ala turunkan ayat dan surah ini. Allah Ta'ala sucikan Aisyah. Maksudnya bagi tahu kepada Nabi dan juga semua para sahabat, Aisyah tak buat apa-apa, Aisyah bersih. Sebab itu gelaran kepada Aisyah salah satunya adalah wanita yang disucikan dari langit. Straightforward, Allah Ta'ala turunkan wahyu untuk sucikan Aisyah. Betapa hebat dan mulianya Aisyah radhiyallahu anha ibu-ibu. Baik, sekiranya itu sahaja untuk hari ini ibu-ibu. Saya minta maaf banyak-banyak kepada ibu-ibu yang berada di surau. Terima kasih juga secara fokusnya adalah terima kasih kepada Lembaga Kebajikan Islam Malaysia, LKPIM Putrajaya, khasnya perempuan Putrajaya, Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Putrajaya, dan juga Surah Ar-Rahman. Juga perempuan rakan-rakan kita yang berada di dalam Facebook ada lebih kurang 30 orang. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak ibu-ibu. Sesuatu perkara yang mungkin memang saya tak selesaikan surah ini, seperti yang saya sebutkan di awal, ada 64 ayat. Agak sukar untuk saya habiskan, tetapi sekurang-kurangnya ada satu topik yang kita bincang yang sangat dekat dengan realiti kehidupan kita hari ini. Moga-moga kita tidak menjadi mereka yang terfitnah, sebab kita tahu kesan dia, na'udzubillah min zalik, dan kita tidak menjadi orang yang menfitnah, kerana hari ini juga kita tahu apakah keburukan dia, apakah kesan dia, dan juga apakah satu memori yang tak seronok untuk kehidupan Aisyah radhiyallahu anha. Dan yang terakhir ibu-ibu, bila dah turun wahyu, Allah Ta'ala sucikan Aisyah radhiyallahu anha. Dalam tafsir mengatakan Abu Bakar dan isterinya menyebut kepada Aisyah, lekas Aisyah pi terima kasih dekat baginda Nabi SAW. Tapi Aisyah kata apa? Aku tidak akan berterima kasih melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan maksudnya tak syukur kepada Nabi tu, tapi nak bagi tahu panduan untuk hidup kita, apa-apa pun balik pada Allah Taala dulu. Ini Aisyah biasalah. Aisyah kan ada sikap rajuk kan. Aisyah kan masih kita katakan masih muda pada ketika itu. So Aisyah jawab, aku takkan berterima kasih melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada ayat lain ibu-ibu yang Aisyah amalkan ataupun baca ketika mana diserang dengan fitnah tersebut. Antaranya bacaan daripada apa yang dibaca oleh Nabi Yaqub alaihi salam ketika mana kehilangan putranya Nabi Yusuf alaihi salam. Dan insya-Allah ada rezeki kita bincang lain. Baik, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita tutup dengan kafaratul majlis dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ibu-ibu di sini dan juga ibu-ibu perempuan yang berada di dalam live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.